Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan bahagian ayat ke-96, 97 dan 98 dari surah yang mulia ini, surah Yusuf, dan lihatlah pada tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat, muka surat 620. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Tak kala telah tiba pembawa berita gembira itu, maka diletakkan baju ke meja ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkatalah Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonlah keampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Yakub AS berkata, aku akan mohon keampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguhnya Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu, kewajipan kita dalam hidup ini bila melakukan kesalahan kepada seorang hendaklah kita jelaskan, kerana berpandukan kepada hadis bahawa Nabi SAW sabda, hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw shay'in falyuhallilhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun salih ukhiza minhu biqadri madlamatihi wa illam yakul lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibih fahumila alaih. Baca hadis ini bagi orang beriman meleleh keringatnya, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dalam penjelasan hadis, siapa yang buat zalim terhadap saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan atau perkara yang lain, hari ini juga dia kena minta maaf padanya, sebelum datangnya hari di mana dinar dan juga dirham tidak ada manfaat lagi. Jika dia mempunyai amal kebaikan, nanti kebaikannya diambil orang. Kalau kebaikannya sudah tiada diambil orang, maka keburukan orang pula akan dipikulkan kepadanya. Inilah dia nama orang yang muflis akhirat. Bankrupt kat dunia ni masih ada peluang ruang untuk pergi travel, adalah perkara-perkara boleh dilakukan, borang kena isi, bayaran kena buat, ada peluang untuk dapat kemaafan, pelepasan. Dan mungkin kalau dia bankrupt, dia boleh berniaga tanaman isinya, boleh lepas lagi. Ada orang sedemikian. Mohonlah kepada Allah, tuan-tuan, hidup ni janganlah menganiaya orang. Kita berhutang orang, bayar hutang pada orang, usahalah untuk bayar. Jadi dalam penjelasan hadis ini, kata Imam Qurtubi dan tafsirnya yang terkemuka itu, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi menukilkan hadis Nabi ini, iaitu kena falyuhallilhu minhu al-yawm, hendaklah dia selesaikan hak itu pada hari ini juga. Dan ini padu kepada hadis Tirmizi bahawa Nabi SAW dalam satu peperangan Badar, Nabi meluruskan saf para sahabat. Seorang daripada sahabat itu tidak berbaju, dia terkedepan daripada saf yang ada. Nabi telah pun mengambil busar panah itu, bukan bahagian yang tajam itu pun, Nabi meluruskan saf, terkenalah pada tubuh Sawad bin Qarib ini. Lantas dia telah menuntut bela untuk iktisas, qasas, meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, dalam perangan ini Rasulullah SAW telah pun meluruskan saf dan kena pada perut saya. Maka Nabi pun menyerahkan diri baginda untuk diiktisas, diqasas kembali. Ayo Sawad, buatlah kepadaku bagaimana aku buat pada kau tanpa sengaja. Itu sebenarnya sahabat-sahabat yang ada di situ panik dan sedih. Mengapalah Sawad ni nak bela pada Nabi? Maafkan jelah Nabi, kenapa pula kena menyerahkan diri Nabi seperti itu supaya dibalas? Tak patut Sawad ni. Sawad masih lagi minta kepada Nabi, mengatakan, wahai Rasulullah, pada hari itu Rasulullah meluruskan saf dan kena pada perut saya dan keadaan saya tidak berbaju. Allahu Akbar. Para sahabat makin cemas lagi. Hadis ini juga para ditahqiqkan oleh para muhadithin sebagai sahih. Maka akhirnya Sawad minta Nabi untuk buka baju kerana nak balas balik, kena dalam keadaan kena kulit. Allahu Akbar. Pandangan sangat menyayat hati. Para sahabat semua sedih. Mereka berkata, berilah kepada saya peluang untuk mengganti Rasulullah. Rasulullah berkata, tidak, ini hak aku dengan dia, ini urusan aku dengan dia. Maka Nabi pun menanggalkan pakaian baginda SAW. Nampaklah tubuh Nabi yang tegap itu dengan sedikit bulu-bulu yang terdapat pada anggota badan Nabi SAW. Ingat tuan-tuan ya, bahawa hadis-hadis seperti ini dibawakan dan kemudian para ulama hadis membincangkan dan mengemukakan description paling lengkap terhadap Nabi mereka SAW. Tuan-tuan dia baca sebagai contohnya dalam buku Kenali Rasul kita Muhammad SAW, Syama'il Muhammadiyah
Muhammadiyah yang dipermodenkan, digambarkan, supaya kita faham kehidupan Nabi kita SAW dengan begitu teliti. Kerana ada lakonan, ada gambaran dikemukakan bagaimana cara duduk Nabi dan sebagainya. Maka dalam konteks itu, sahabat minta untuk Nabi membuka pakaian bagi dia SAW, baju, kamis. Sebaik saja dibuka baju Nabi, sahabat pun menerkam perut Nabi dan menciumnya berkali-kali. Para sahabat menjadi terkejut, hairan melihat apa yang berlaku ni. Rupanya sahabat berkata, saya nak jadikan perangan yang terakhir hidup saya mati, dan detik-detik terakhir ni kulit saya bersentuhan dengan kulit Nabi. Mudah-mudahan kulit saya tak disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar, Masya Allah. La ya'riful fadla illa ulul fadli, tuan-tuan. Tak mengetahui kedudukan orang itu, kemuliaannya, melainkan orang yang ada kemuliaan juga. Tuan-tuan tahu kisah tak tentang Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an yang sengaja mencampakkan cincinnya, menjatuhkan cincinnya ke dalam lahat yang akan mengkebumikan, bersemadinya Rasulullah SAW itu tubuh baginda. Dan Mughirah ni sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam lahat Nabi itu sehingga membenarkannya untuk turun mengambil cincin yang jatuh itu, padahal dia sengaja buat demikian. Dan Mughirah begitu bangga untuk mengatakan bahawa akulah orang yang terakhir sekali memeluk Nabi dalam keadaan Nabi wafat, kerana dia sengaja menjatuhkan cincin itu supaya dia dapat ambil dan peluk jasad Nabi yang terbaring dalam lahat itu. Dan dialah manusia yang terakhir yang memeluk Nabi. Setengah riwayat mengatakan demikian, tuan-tuan. Tapi kita kembali kepada topik ini, bahawa si ayah sekarang anak-anak telah menerangkan kesilapan mereka walaupun tak dinyatakan secara detail, tapi fahamlah kesilapan itu dilakukan mereka. Dan di sini kewajipan bagi seseorang yang melakukan kesalahan untuk menerangkan kesalahannya kepada yang punya diri. Itu merupakan satu syarat daripada taubat nasuha yang kita pelajari. Cuma ada bab tertentu yang kita tidak dibenarkan untuk membuka aib itu kerana ia sangat parah. Sebagai contohnya bila dia melibatkan maruah diri. Sebagai contohnya bila berkaitan dengan isu bersifat seksual, maka tidak wajar untuk yang melakukan kesalahan itu untuk menjelaskan kepada yang tertentu, minta maaf ya, saya dulu pernah buat perkara ini seksual. Ini tidak boleh disebut, kerana walaupun kita nak bertaubat nasuha dan kita kena minta keampunan daripada yang kita bersalah padanya, tapi dalam bab-bab melibatkan maruah jangan disebut, seperti penjelasan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam As-Samarqandi bahawa perkara ini tidak wajar untuk disebut kerana ia akan membuka aib dan mungkin akan menyebabkan kemaafan tidak berlaku. Sebaliknya dendam akan timbul pula. Tapi dalam perkara-perkara yang bersifat harta dan sebagainya, wajib untuk kita kembalikan, wajib kita bagi penjelasan. Jadi inilah yang disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami' Ahkamil Quran berkaitan dengan isu anak-anak memohon kepada ayah supaya mohon kepada Allah untuk dapat keampunan. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Kemudian jawapan Nabi Yaqub seperti ini dijelaskan oleh Allah SWT. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Maka jawapan ayah itu, Yaqub, aku akan memohon keampunan bagi kamu semua wahai anak-anakku kepada Allah. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Ibn Katsir dikemukakan riwayat daripada Ibn Mas'ud, Ibrahim Taimi, Amr bin Qais, Ibn Juraij, ramai menjelaskan bahawa Yaqub AS menangguhkan waktu memohon keampunan itu sampai ke waktu sahur, waktu sahar. Sahur ni adalah makanan yang kita makan pada waktu itu, sahar adalah waktunya. Jadi Nabi Yaqub tak terburu-buru, dan telah saya jelaskan perbezaan Nabi Yusuf dengan ayahandanya Nabi Yaqub. Nabi Yusuf terus memaafkan, ayahnya tidak, kerana dosa yang dilakukan kepada Yusuf itu direct untuk dirinya, maka dia berhak untuk memberikan keampunan. Tetapi bila melibatkan si ayah, dosa itu berkaitan dengan hak Allah, iaitu usaha konspirasi untuk membunuh Yusuf, maka itu berkaitan dengan hak Allah. Maka Yaqub AS kena tunggu waktu yang sesuai, seperti yang kita bincangkan hadis Bukhari dan juga Muslim, bahawa Allah telah turun ke langit dunia untuk memaafkan hamba-Nya, menunaikan hajat mereka, memakbulkan segala permintaan mereka, yang telah kita pelajari yang kuliah yang lalu. Jadi Nabi Yaqub tak terburu-buru dan tidak terus memohon keampunan untuk anak-anak yang bersalah itu. Kata Ibn Abbas, permohonan dipanjatkan pada waktu sahur. Jadi Imam Tawus menambah mengatakan pada waktu sahur malam Jumaat bertepatan dengan malam Ashura. Inilah pendapat kebanyakan para ulama. Jadi sikap ini berbeza dengan sikap Yusuf, kerana telah saya jelaskan doa Nabi Yusuf itu kerana ia berkaitan dengan hak baginda sendiri, sedangkan doa ataupun permohonan keampunan daripada ayah ni itu ditakhirkan ke waktu sahur kerana peranan seorang ayah adalah sebagai pembimbing pada anak-anaknya. Jangan nak minta apa terus dapat. Maka si ayah boleh menangguhkan dengan tujuan si anak itu bersabar. Umpama anak-anak kita segala benda diminta kita akan penuhi, itu salah itu.
akan menjadikan anak itu syaitan. Maka semua benda yang diminta kita penuhi. Bukan begitu cara seorang ayah yang misali. Jadi dosa yang mereka lakukan itu tak berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan Yusuf, dan itu berkaitan dengan hak Allah. Jadi perbuatan mereka terhadap Yusuf menimbulkan banyak perkara lain sehingga memerlukan taubatan nasuha dan juga penyesalan yang mendalam, dan dosa mereka tidak cukup setakat diampunkan dengan istighfar sahaja. Bahkan dalam kitab tafsir menyatakan permohonan keampunan untuk anak-anak ini berlaku puluhan tahun, sampai riwayat mengatakan sampai 26 tahun. Wallahu alam. Kitab tafsir menyatakan seperti itu. Jadi menunjukkan kepada kita tentang pentingnya dalam hidup ini supaya kita memohon kepada Allah tanpa lelah, tanpa penat. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahawa Nabi Yaqub memohon keampunan untuk putera-puteranya ini dalam satu keadaan diaminkan oleh Nabi Yusuf sendiri turut serta dalam munajat yang dipohon oleh baginda kepada Allah SWT itu. Bayangkan tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi perbuatan terhadap Yusuf ini, kejahatan yang mereka lakukan, konspirasi terhadap Yusuf ini menimbulkan banyak perkara lain, dan dia memerlukan kepada taubat yang bersungguh-sungguh dan tarbiyah seorang ayah untuk mengingatkan mereka supaya dalam tempoh itu mereka benar-benar insaf. Dan kemudian kalau kita lihat, Yusuf sebenarnya mampu untuk menghukum mereka semua di atas kesalahan masa lalu. Jadi cuma Nabi Yusuf tidak melakukan demikian kerana adab seorang Nabi yang telah kita pelajari, bagaimana lunaknya hati baginda, mudahnya untuk mengampunkan, memaafkan sekalipun kesalahan itu kita dapat lihat sebagai kesalahan yang besar. Dan kita akan lihat dalam kuliah, dalam bahagian yang berikutnya, bahawa Yusuf AS tidak menyatakan sedikit pun lagi tentang isu perigi, iaitu kejahatan mereka menolaknya, membuangnya ke dalam perigi. Ayo kita lihat pada ayat 99 dan 100 selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma dakhalu ala Yusuf وإليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapanya dan berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir insya-Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah tafsir mimpi yang dahulu. Sungguhnya Tuhan telah menjadikan dia satu kenyataan, dan sungguhnya Tuhan telah buat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun Badui, iaitu padang pasir, setelah syaitan merosakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini berlaku mahadhif yang boleh kita fahami daripada ayat ni. Maka bergeraklah Yaqub AS bersama dengan keluarganya menuju ke Mesir. Tidak dinyatakan perkara itu, cuma sampai kepada bab terus dukhuluhum ala Yusuf. Kedatangan mereka iaitu Yaqub dan keluarganya ke tempat Yusuf di negara Mesir setelah Yusuf minta kepada abang-abangnya supaya membawa seluruh keluarga mereka. Maklumlah, berada pada posisi kedudukan yang tinggi, terhormat, berpangkat seperti itu melayakkan dia untuk membawa siapa sahaja yang dikehendaki duduk di negeri yang berkat itu. Mesir, satu bumi yang menarik. Nanti saya akan sebutkan kepada tuan-tuan daripada kitab Husnul Muhadharah oleh Al-Imam Asyuti, bagaimana kehebatan Mesir ini disebut puluhan kali dalam Al-Quran, dan setengah daripada mereka mengatakan andai anda nak melihat syurga di dunia, Mesir adalah contoh satu daripadanya. Mengapa demikian tuan-tuan? Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.